Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عبدك وعلى عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada siri munajat umat malam ke-8 Ramadan. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk setiap malam untuk kita niat, mari kita pasang niat untuk menghidupkan malam Ramadan. Man qamal lail, kerana pada hadis termasuk kita mudah-mudahan amalan yang kita lakukan pada malam ini termasuk dalam amalan untuk kita menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Maka kata Nabi SAW, Allah ampunkan seluruh dosa kita. Jadi Allah beri kita peluang untuk berada di bulan Ramadan ini. Yang pertamanya adalah untuk Allah beri kita peluang untuk mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda. Allah beri kita tawaran untuk melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan, yang mana dalam amalan bulan Ramadan ni yang sunat diangkat status menjadi dapat ganjaran yang wajib. Yang wajib dilipat kali gandakan lagi amalan. Dan ini adalah waktu yang mana kita tak nak terlepas ganjaran-ganjaran yang Allah tawarkan ini, dan ianya adalah sebagai menyahut respon, tindak balas kita kepada apa yang Allah tawarkan. Itu tanda keimanan kita. Kalau dengan tawaran yang Allah tawarkan kita sepi saja, nampak macam biasa, kita bimbang iman kita ini iman yang berada pada tahapan yang bagaimana. Kerana melibatkan tawaran dan ganjaran ini adalah keyakinan kita, keimanan kita. Kalau kita nampak macam biasa, macam tak memberi kesan pada hati kita, kita bimbang. Ianya berkaitan tentang kepercayaan kita, apa yang ditawarkan oleh Allah SWT. Adapun kalau ditawarkan tentang tawaran dunia, promosi sana sini, apatah lagi tawaran yang melibatkan harta, keuntungan berlipat kali ganda, kita akan rasa macam seronok kita nak dapatkan. Walhal ni tawaran pahala memang berlipat kali ganda. Sebagai contoh yang mana tadi dah selesai menunaikan solat tarawih bersama dengan imam sampai habis ke witir, tunggu sampai habis, maka kata Nabi SAW, pahala dicatatkan seperti menghidupkan seluruh malam. Masya Allah, pahala tu. Kalau kita nak berjaga daripada sekarang, daripada maghrib ni tak tidur, ya Allah, mana laratnya kita. Tak tahulah jemaah sekalian, ada yang boleh buat kan, tak tidur setiap hari, tak tidur contoh, setiap malam tak tidur. Tapi pahalanya dapat. Ini satu keimanan, satu ganjaran yang memberi reflect kepada keimanan kita. Dan yang kedua, tawaran yang Allah berikan dalam bulan Ramadan yang sangat-sangat kita impikan, sangat-sangat kita dambakan, itu adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah malam-malam yang mana kita setiap malam kita nak hidupkannya sehinggalah Allah mudah-mudahan pertemukan kita pada malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah beri kita semangat, Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita ruang dan peluang untuk kita terus mengimarahkan malam-malam kita ni, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kekuatan itu Allah berikan untuk kita terus mengambil peluang dan ruang ini untuk kita mengisinya dengan amalan-amalan, terutamanya dalam memanjatkan munajat kita kepada Allah SWT. Atau perkara yang kita kena banyak lakukan dalam bulan Ramadan adalah berdoa, bermunajat. Kerana kita termasuk dalam golongan doa yang tidak ditolak, iaitu doa orang yang berpuasa. Apatah lagi waktu nak berbuka, waktu tu satu hal, berpuasa satu hal. Jadi malam pula, malam bulan Ramadan, malam yang Allah muliakan. Setiap bulan Ramadan ni bulan yang Allah muliakan, pada malamnya pun Allah muliakan juga. Jadi munajat ini antara amalan yang kita tidak boleh tinggalkan. Malah kita kena lipat gandakan lagi amalan-amalan, terutama dalam bab bermunajat ini jemaah sekalian. Baik. Alhamdulillah, insya-Allah bantu sebarkan jemaah-jemaah kita yang lain. Alhamdulillah bantu sebarkan, share lagi. Share lagi di TT, alhamdulillah di FB pun sama, bantu sebarkan
biar ramai lagi mendapat manfaat daripada munajat kita di bulan Ramadan ni, insya-Allah. Baik jemaah sekalian, kita teruskan dengan bikirat suratul Fatihah, 7 qiraat, 7 qiraat, 14 riwayat, dan kita teruskan dengan bikirat suratul Baqarah, akhir suratul Baqarah 285, 286, dan kita bermunajat, mengangkat tangan, menadah tangan agar Allah Ta'ala dengar hajat kita ini, dan pasti Allah dengar, sekarang sifat Allah maha mendengar dan maha melihat. Dan yakinlah, berdoalah dengan yakin di saat pensyariatan doa itu adalah tujuan adalah untuk apa? Wasilah kepada seluruh hajat. Ud'uni astajib lakum. Jadi kita berdoalah bersungguh-sungguh jemaah sekalian, usahakan untuk kita memberikan sepenuh perhatian untuk kita berdoa, insya-Allah. Dan habis daripada itu, seterusnya kita akan teruskan dengan bacaan bikirat suratul Kahfi 1 hingga 10. Dan kita akan terus tutuplah. Dan kalau ada hal-hal berbangkit yang perlu kita cerahkan, beri pencerahan, kita akan kata apa, sentuh pada akhir nanti, insya-Allah. Baik. Bantu saya bakal lagi dimaskan sahabat kita, sebab hari ini saya mula awal sikit. Tidak pukul 12 kan? Dah. Baik, sebelum tu teruskan saya bawakan alhamdulillah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا bersemuanya ada pada malam ini ya Rabb kabulkan segala hajat kami ya Allah permudahkan segala urusan kami ya Allah di akhirat ya Rabb نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا بالأمة الإسلام di seluruh dunia ya Allah di Palestina khususan Baitul Maqdis bebaskan Baitul Maqdis ya Allah berikan kekuatan umat Islam di akhir zaman khususan negara Malaysia ya Allah jangan berbala bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan ya Rabb نسألك أن يا الله في كل حاجة يا الله في كل حاجة يا رب يا أرحم الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sejemaah yang muliakan Allah SWT, Allah pilih kita sekali untuk terus bermunajat pada setiap malam, berwasilahkan suratul Fatihah. Yang kita baca Fatihah itu 7 qiraat, 14 riwayat, bukan bacaan biasa-biasa. Bukan saya saja baca pun tidak, memang padanya ada khusus pada pengamalan untuk hajat. Dan asalnya memang untuk saya je baca seorang, tapi atas izin daripada Sayyidul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Qari, dan dibaca secara terbuka dan diaminkan mustajabulah. Masya Allah, mustajabulah. Tinggal lagi kita nak yakin tak yakin dia, lagi nak serius ke tidak. Kadang orang tu dia tak serius, dia tak nampak pesan dia acuh tak acuh kan. Suratul Fatihah dah biasa, dia tak tahu nak baca qiraat tu tak semua orang boleh baca. Dia tak tahu kan. Doa pada akhir itu tadi ada doa tawassul yang mana fadilatnya Masya Allah, tabarakallah, sangat tinggi. Jadi kalau kita faham dengan sebenar-benar faham, maka kita akan menjaga dan menghayati dia, yang menghargai, yang teramat sangat. Sebagaimana kata Nabi SAW, yang mana umat Nabi SAW ini digunakan satu surah yang dibaca 7 kali berulang-ulang dan tidak pernah diberikan pada umat-umat sebelumnya. Itulah suratul Fatihah. Suratul Fatihah, dan Allah izinkan kita beramal dengan suratul Fatihah dengan 7 qiraat secara jama'i. Jama'i dibaca tadi, jama'i yang saya ambil daripada tuan guru saya, dibaca secara jama'i, dan jumhurnya 7 qiraat. Kalau keseluruhannya 10 qiraat. Tapi 7 qiraat pun dah memang jumhur bacaan, dan dapat pula sanad ijazah pada doa tadi. Dan yakinlah banyak kesan-kesan yang Allah zahirkan sebenarnya kalau kita hayati, renung dengan sebenar-benarnya. Dan apabila Allah izinkan kita pula melazimi, mulazamah pada setiap hari, setiap malam, terutama di bulan Ramadan pula tu, Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu satu kurniaan yang cukup besar. Fatihah bukan perkara yang boleh dipandang mudah. Ianya terang, jelas lagi nyata. Yang suratul Hijr ayat 86-87. Dan satu kurniaan Allah yang cukup besar. Cukup besar. Bukannya main-main. Dan di saat diturunkan suratul Fatihah, terbuka pintu langit. Begitulah juga dalam bulan Ramadan, Futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu syurga. Dibacakan juga dengan suratul Baqarah dari 285-286 pun dibuka pintu langit. Dan tinggal lagi kita nak percaya, nak yakin saja. Itu atas tengok hati masing-masing pula. Kadang ada yang ambil acuh tak acuh, endah-endah. Jadi itu bahagian dia lah. Kalau Allah bagi dia yakin, itu dapatlah bahagian yakin tu. Jadi ini satu perkara yang mesti kita perhalusi agar kita tak tergolong dalam golongan yang mana padanya pada amalan yang besar, tapi kita tidak mampu merasai izzahnya. Kita kena mohon kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Bila ada izzah, kekuatan, barulah kita ada kekuatan untuk mengamalkannya. Kalau tak ada, kalau tak ada lah, masih tak ada kekuatan kita. Kalau kita tahu kesan dia, izzah dia macam mana, keagungan, kehebatan Allah Ta'ala pada pensyariatan amalan tersebut, pasti kita akan, orang kata apa, committed. Dan Allah akan beri kita kekuatan untuk konsisten. InsyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan dengan bacaan suratul Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, selesai bacaan suratul Kahfi yang juga menjadi Nabi SAW supaya semoga menjadi sebab pelindung kita daripada fitnah Dajjal di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah. Ya, bro kacamata Mr. Gibson tu saya minta PM saya sebab kita tak nak just buat tanya di live sini. Mudah-mudahan Allah bantulah, Allah bukakan hati, permudahkan urusan Mr. Gibson yang sudi juga tengok live kita. Apapun, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, hidayah, petunjuk pada Mr. Gibson untuk diterima masuk Islam. Amin rabbal alamin. Allah permudahkan urusan ya, insya-Allah. Nanti kalau masuk sini kita tak boleh nak follow up, kita bimbang, kita nak dia ada follow up. Kalau dapat di PM saya, boleh personal, interpersonal dengan saya, lebih baik insya-Allah. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Taala, syukur pada Allah malam 8 Ramadan dan kita telah pun berlalu 7 Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan hari-hari yang lalu itu adalah hari yang terbaik dan kita berazam atas setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. InsyaAllah kita berharap ada penambahbaikan. Ustaz, minta maaf kita nak bayar BP terus ke Bank Islam. Ya, ke akaun yang saya berikan. Ya, Hajah ya. Saya di dalam grup untuk yang belajar untuk talaki ya, yang mana masuk dalam grup tu saya ada maklumkan. Pakat sama-sama bantu itu surah yang pertama sekali. Allah takdirkan saya mengajar di surah Insaniyah, Kopi Kanan dan Mansara sampai ke Lani 10 tahun. Itu adalah tempat pertama. Tempat pertama dan kata guru saya, tempat jatuh lagi dikenang. Macam itulah, jaga permulaan kita. Jaga permulaan kita. InsyaAllah Allah akan pelihara yang lain. Dan surah tu tak besar. Tak besar. Dia di bawah department kan. Tapi diperlukan sokongan lah. Daripada insyaAllah Allah dah sampaikan masa untuk kita pula untuk bersama memberikan satu suntikan kepada surah tersebut yang mana menjadi platform pertama, peluang untuk saya mula-mula masuk teman sekalian, insyaAllah, tabarakallah, dan sampailah ke hari ini. Alhamdulillah. Jadi menyamananya Allah pilih nak berinfak tu, jemputlah, ambillah peluang di bulan Ramadan ni kan, insyaAllah. Baik jemaah sekalian, saya nak sentuh satu isu semalam kita dah sentuh tentang kalimah tu kan. Itu dah kita minta Menteri Agama pun dah sentuh. Mudah-mudahan ada action lah, ada tindakan yang sewajarnya untuk kita berikan pengajaran. Cuma jemaah sekalian, ni yang mengikuti live ni, ada satu perkara yang mesti kita berikan perhatian yang sedalamnya. Saya pun berurusan dengan non-Muslim, Chinese, ramai keliling saya, ramai. Pengusaha harian lah, bengkelnya, urusan premisnya, macam-macam. Tidaklah kita membawa kepada perbezaan agama itu menjadi satu gap yang besar untuk kita berurusan. Tidak. Cuma ada perkara-perkara yang berlaku sebagai contoh isu-isu yang berbangkit ni kan. Seakan kita ni
berada pada keadaan yang mudah untuk diganggu. Dia rasa, kenapa ni kan? Oleh bangsa atau agama yang berlainan daripada kita. Dengan keadaan yang kalau kita pergi kepada viewing yang lebih besar, yang makronya, kita tengok culture atau keadaan, situasi dunia sekarang. Kita tengoklah benchmark kita di Baitul Maqdis. Memang itulah situasi umat Islam di dunia sekarang ni. Ya, memang kita ni agama yang punya semangat. Kita ada satu kekuatan untuk defend. Tapi pada satu keadaan yang saya nak kata ni, yang nak diperingat pada diri saya juga, untuk melihat keadaan satu hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kata apa? Sayati zaman, akan datang satu zaman umat Islam akan dikerumuni oleh musuh-musuh Islam seperti makanan, dan kita tak mampu react, kita tak mampu untuk bertindak balas. Malah kita mampu untuk bersuara, tapi kita nak melakukan tindak balas, counter attack tu tak secepatnya, sukar. Dan ini berlaku jemaah sekalian sekarang. Satu. Keduanya, keadaan itu tidak habis kat situ. Hadis tersebut yang mana Nabi kata Allah SWT mencabut, ini poin yang saya nak tekankan di sini, yang saya nak kaitkan, yang saya pun berurusan juga dengan orang bukan Islam. Tapi satu perkara yang kita kena tekan, yang mana Allah cabut perasaan takut musuh kepada kita. Ini cukup bimbang. Sebenarnya berlaku dalam hadis tersebut, Allah sendiri yang cabut perasaan takut musuh tu. Mana musuh tak gerun, tak gentar, dia berani dia main-main isu-isu macam tu. Memanglah dia main acah-acah baling batu sembunyi tangan, tapi maknanya dia berani lah. Kalau yang terang-terangan tu di Gaza lah, di Palestin sana terang-terangan. Tapi kita ni tu kenapa sampai tahap dia berani kacau? Okay. Yang pertama, kalau kait dengan hadis tadi, bermaksud adakah situasi tu sekarang? Dan saya kira dia memang sekarang musuh tak gerun dengan kita jemaah sekalian. Musuh tak gerun. Baik, saya nak tekankan musuh tak gerun ni dengan satu isu lain. Satu isu yang satu lagi ni, musuh tak gerun ni, ataupun bahasa tak respect. Tak respect. Saya nak kaitkan dengan isu pemimpin, leader. Terbaru ni, ni kita keluar, masuk tadi isu musuh tak gerun ni, maknanya non-Muslim ke, mereka tak nampak. Hebatnya. Hebatnya Islam ni. Tak ada. Satu. Keduanya, sifat kepimpinan. Islam ni memimpin. Islam ni bila ada jiwa tu, Islam dia akan jadi automatik, sebab Islam sangat menekankan kepimpinan, leadership. Islam dan kepimpinan tidak boleh dipisahkan, sebab Islam ni adalah memimpin. Memimpin umatnya. Siapa yang mengikuti Islam, dia akan terpimpin, dia akan dipimpin Islam. Maka cerita dia, pemimpin itu tidak ditakuti. Itu cerita. Tidak ditakuti. Satu, Afizah Zaharum, bukan kita ambil enteng. Jawapan dia dekat hadis tu, sebab kita cinta dunia. Hubbud dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Nabi dah jawab dah. Allah campakkan dalam hati kita cinta dunia. Cinta dunia ni apa? Kita tak nak kupas benda ni berulang kali. Walhal cinta dunia ni lah hanya penyebabnya musuh tak takut kita. Cinta dunia, pertama kita kena betulkan balik pandangan kita tentang dunia. Adakah kita sanggup melihat dunia dengan benci? Itu satu. Kita ditrain lama sangat, doktrin otak kita ni, duk duit, suka duit, perempuan suka kedudukan, suka untuk bereaksi, berinteraksi, nak rasa hebat, nak rasa ke depan. Itu suka kan? Ramai orang dididik untuk suka dunia. Tengoklah sekarang realiti. Kan? Musuh tahu kelemahan umat Islam. Tapi itu bukan kelemahan yang musuh masukkan. Hadis tersebut Allah campak penyakit tu.
Allah campak penyakit tu dalam hati kita. Saya nak bagi tahunya, kaitan dia, isu yang terbaru ni, seorang budak umur 12 tahun lari pada rumah. Ni saya sentuh ni. Bila di interview mak ayah dia, bukan nak, kita tak nak menyalahkan, tapi kita kena tahu di mana salahnya. Jumpa salah betul kan? Kita tak nak menyalahkan. Tapi cerita dia sekarang, anak tak, dia akhirnya, tak boleh berkeras, tak boleh nak ni, akhirnya kita kena lembut. Akhirnya jadi lembik. Akhirnya lembik. Sama lah dengan suami jadi lembik. So, isteri dia tak boleh nak respect suami. Atau pemimpin. Berapa ramai isteri boleh respect suami. Boleh amazed, kagum. Amazed dengan suami dia. Anak boleh amazed dengan bapa dia. Tak. Akhirnya statement yang keluar adalah kita tak boleh, kita kena jadikan kawan. Tak boleh, kita kena buat macam kawan. Tak boleh. Dia bukan buat macam kawan. Ini pun benda yang perlu diperincikan. Nanti saya ceritalah parenting. Kita nak cakap dengan anak memanglah nak berlembut. Berlembut. Tak bertempat pun tak salah juga. Kadang-kadang benda ni, ingat, nafsu tu ada. Bila budak-budak tak ditrain untuk nafsu, isteri tak ditundukkan nafsu oleh suami, itu bermahara jelela tu. Saya cakap tu kan, isu ni dah banyak saya sentuh dalam hakikat kehidupan. Dah banyak sentuh dalam hakikat kehidupan. Tinggal nak bongkar balik je. Kena fitnah balik lagi ada. Lembik. Lelaki yang lembik, wanita yang konon-konon cergas. Terbalik. Dunia dah terbalik. Seakan-akan, statement yang terbaru ni, seakan-akan wanita lebih layak menjadi pemimpin. Seakan-akan. Wanita tu lebih nak ke depan, terkedepan. Ini semua bahasa mudah. Terkesan dengan cinta dunia. Berapa banyak kita menangiskan air mata sebab kecewa dengan dunia. Menangis dengan perangai suami, menangis dengan perangai isteri, menangis dengan perangai anak. Berapa ramai? Terdiam dengan perangai anak. Nak cakap pun tak reti. Anak nak buat apa terdiam. Inilah dia masanya. Sebab itu berlakunya trigger. Kalimah Allah lah, apalah semua isu itu berlakulah. Dia ni, ayat dia, saya faham. Kawan ni maksudnya, apa maksud? Sahabat. Sahabat ni susah senang. Anak ni dia kena jadi sahabat kepada mak ayah. Bukan buat macam kawan. Macam kawan ni, dia akan jadi apa? Jadi buat suka-suka je. Kalau jadikan sahabat, susah senang anak ni bersama dengan mak bapak dia. Dia takkan sanggup tinggalkan anak mak dia dengan keadaan susah. Dia ada otak, ada fikir. Kawan kan sahabat. Bukan kawan, dia sahabat. Kalau kata buat macam kawan, nak ikut rentak dia, siapa benda pun tak jadi. Kita pemimpin. Kita kena memimpin. Macam suami, kena ikut rentak isteri. Berapa ramai suami ikut rentak isteri? Okay, point dia sekarang, akhirnya nanti, untuk be the good mom, you have to be a good wife. Itu bahasa Jawa kata. You kalau fail jadi wife, you fail jadi mak. Saya cakap itu statement tau. Mana boleh seorang mak yang gagal menjadi isteri? Pertama, dia kena jadi perform isteri. Ni semua kesan-kesan cinta dunia je mas sekalian. Dia akan pergi kepada realiti kehidupan balik. Lepas tu berlakulah orang non-Muslim duk entam, duk buat cakap macam ni. Kita sebenarnya kita sendiri dalam konteks nak meletakkan benci dunia tu, kita takut. Akhirnya cintalah dunia. Walhal kena ambil dengan benci. Okey, ayat dia macam ni. Okey, sekarang ni saya singkatkanlah, akan panjanglah perbahasan kita. Sepanjang kita pegang harta, siapa pernah marah kita pegang harta? Tu ayat dia. Suami mana boleh marah isteri pegang harta? Bagi tu. Mak mana yang boleh marah mak anak-anak pasal harta? Bagi tu. Takkan nak marah pula. Saya cakap terang outspoken lah. Bab ni saya memang straight tegak sikit lah. Itu je. Kita tak dididik untuk tengok harta tu macam mana. Dan menangis-nangis pasal harta ada. Menangis-nangis pasal susah ada. Berapa ramai kita menangis-nangis sebab susah. Angin bangkit nak menolong konon-kononnya. Nak nolong mak ayah konon-kononnya. Walhal nak jaga maruah diri. Nak jaga diri. Malulah. Takkan kita nak sebut suri rumah tak ada apa-apa genana. Image, okey, belajar tinggi-tinggi takkan tak ada apa-apa. Kan?
Takkanlah nak sebut yang kendong anak dia. Sampai tahap satu ketika saya cakap, Hasan, kalau pegang anak nampak bodoh. Minta maaf saya cakap. Nak pegang mak, ibu-ibu ni nak pegang iPad pun nampak pandai lah. Nak pegang laptop, nak kena pegang mic pun nampak pandai. Oh, kalau gendong anak sendiri nampak tak cerdik. Siapa punya doktrin tu? Ajar. Pegang anak kendong sendiri nampak macam alah siannya lah mak dia. Kesian. Oh, kalau pegang produk, pegang benda, pegang ini, oh hebat. Ni siapa punya didikan ni? Kalau setakat kena dia pemainkan dengan orang yang non-Muslim. Saya cakap tu terang. Saya bercakap dalam konteks tadi makro, ni mikro. Mikro, saya dah praktiskan. Minta maaf saya sebut saya ni sebab benda tu kena walk the talk sikit. Bila kita berhadapan dengan orang yang bukan Islam, orang Cina, saya berurusan banyak orang bukan Islam. Dan dia boleh respect saya. Ada ketika memang kita tak ada duit pun. Dia tak ada sampai tahu, you kalau tak ada duit, you jangan cakap tak ada duit mah. You lebih baik tak payah berurusan lah katanya. Kita pun bukannya ada duit on the spot. Bukannya on the spot begitu. Ada waktu-waktu kita kena negotiate dengan dia. Dan dia boleh respect kita. Sebab apa? Sebab kita mulakan balik pendedahan, pendekatan kepada keluarga, kepada anak kita tentang dunia. Apa tu dunia? Jangan cinta, kena benci dia. Orang panik dengar benci dunia. Panik. Tak percaya cakap, ustaz ajaran sesat. Sesat terus saya kena. Tak mau dengar, bingit telinga, tinggal terus. Dengan anak-anak patah gigi, patah riuk gigi nak cakap. Kena belembut apa? Lembik jadi nah. Nantilah kita susun balik. Ada lepas dulu saya ceritakan nak buat macam mana nak didik, nak bentuk ni kan. Sampai tahap lah. Sebab kita tak nak overexpose. Tapi dah sampai masa kita kena perincikan balik. Moden sekarang mak sayang. Ya, bagi barang, bagi handphone, bagi ini. Bukan tak boleh. Tapi cerita kadang-kadang kita takut nak instruct anak-anak kita. Takut apa? Takut anak terasa. Mainkan perasaan lah. Mainkan perasaan, takut isteri terasa. Mainkan perasaan. Ingat, dia membesar. Anak-anak macam ni membesar. Dan dia akan bawa perasaan dia. Nak tahu perasaan tidak? Tengok mana-mana isteri yang membesar dengan perangai yang diulit dengan perasaan. Sentap, berkira. Lepas tu jenis yang nak perhatian, yang nakkan apa, macam-macam. Nakkan perfectionist, nakkan everything is done. Kalau tak ada, tak complete. Hidup tunggal langgang. Dia cakap. Depan nak cakap lain, belakang nak cakap lain. Ni yang berlaku. Lepas tu mak-mak pula jadi lemah, terpaksa bergantung dengan anak-anak. Minta maaf cakap. Bergantung macam mana? Kalau anak tak ada jadi lemah. Anak-anak tak ada jadi. Anak-anak jadi kembang. Patutnya kau ada ke tak ada, mak kau hidup. Mak tu ada stand dia sendiri patutnya. Batu mengajar hakikat kehidupan, nak kembalikan martabat mak ayah balik. Kadang kita kau tak balik, nak balik kau ni. Satu hal lah. Lepas tu kita boleh instruct dia on the spot. Lepas tu contoh macam menantu ni saya sentuh ni banyak kena ni. Contoh menantu kan dengan mak anak lelaki. Itu pun satu hal juga tu. Cuba kalau mak macam mana nak train anak tu supaya menantu ni dia boleh anggap mak tu mak. Supaya mak ni dia pun tak anggap menantu tu menantu. Sebab apa? Kalau nak bercakap mak ni, dia anak-anak kan, dia kalau nak dia cakap dia kan zas dia bagi. Menantu sentap. Anak-anak lelaki pun apa? Mak ni macam ni. Lepas tu dah tarik muka, tinggal. Habis ya. Anak akan backup isteri lah. Sebab isteri yang duduk dengan dia. Masak, minum, nak pula sogok kan. Alang-alang cakap dia bagilah kan. Bila lagi nak sentuh bab ni. Ustaz, betul ke parent ni kalau garang sangat atau jadi abuse sebab pengalaman masa kecil? Tak ada. Saya garang. Tanyalah anak-anak saya. Tak stres pun. Ceritanya parent ni bila main dunia dia suka membebel. Bukan garang, dia membebel. Saya cakap jangan membebel. Barang dunia memang buat orang suka cepat marah. Mak-mak ni yang sibuk dengan dunia, dia suka marah anak-anak.
sepah lah jadi rimah. Dengan anak-anak bising tak suka, sepah marah, balik marah. Yang perlukan adalah kena tegas. Tegas. Kalau anak sepah kat rumah, tegas, bersihkan, kemaskan. Berbuih cakap, bang, ni pun satu. Be a good wife. Must be a good mom. Good mother. Good wife. Dia takkan duk komplain bebil kerja. Bingit telinga suami. Dan suami pula be a good husband. Dia kena take care lah anak-anak dia, isteri dia. Dia kena sama. Dan yang kena banyak cakap suami. Terbalik sekarang ni isteri yang banyak cakap. Popek si cakap. Patutnya isteri yang kena banyak diam dengan suami. Suami kena banyak cakap. Ni suami banyak diam. Ikut awak lah. Ikut awak. Dan sekali awak ikut saya. Dan sekali awak ikut saya. Tanya saya, tegas. Macam contoh semalam kuliah di Subang Surau Perdana. Saya tak ada masalah bawa anak-anak pergi surau, anak saya kan. Tapi anak kita sendiri, dia bermain, kita cakap. So bawa keluar, dia cakap. Ya, doa, Abi dia. Dan dia clear. Abi dia marah nafsu, bukan marah dia. Perangai tu kena betul, tegas pada perkara yang kena tegas. Dan alhamdulillah kita train, kita tanyalah anak-anak dan mereka ni pun duduk kira boleh kata 24 jam sebab kita homeschooling kan. Homeschooling budak-budak ni yang tu kita tingkatan 1 dah. Nak tanya kamu stres ke? Kamu ni ke? Tak kan? Tak. Dan kita sebagai mak ayah, kita kena ada clear picture untuk tentang hidup ni. Sebab tu kita tak boleh ada hidden issue, kita tak boleh ada perkara-perkara yang terpendam, tersimpan, macam tadi pengalaman-pengalaman dulu. Tak, kita kena clear picture. Kita ni next apa? Jadi apa? Ke depan apa? Kena clear. So macam mana clear? Hakikat kehidupan lah. Belajar balik macam mana Al-Quran menceritakan tentang kehidupan, bersandarkan sifat soft tadi. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi kita kena ada perkara memang tak boleh bebel. Jangan bebel. Tapi kena cakap banyak kali lah. Banyak kali? Ya, memang banyak kali. Al-Quran cakap banyak kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nampak tidak? Alhamdulillah. Tu masuk dia. Dia masuk sekarang. Kalau suami yang tak cakap banyak ni, macam dia kena belajar cakap banyak tu je. Sebab sebagai ketua kan, dia kena belajar cakap banyak Kalau macam ni, bila soalan macam tu keluar, katalah kita ni menjadi CEO syarikat. Adakah kita boleh membiarkan diri kita seorang CEO yang tak cakap banyak? Diam. Bagi space pun diam. Bagi ke depan diam. Bagi apa pun diam. Lala sekali diam. Dan diam pun apa pun tak berfungsi lah. Tak boleh lah. Ini minta maaf cakap. Kalau nak train jadi leader, please. Memang kena. Dan doa, di sinilah kita kena. Sebab tu kena orang lelaki kena belajar tauhid. Sebab tu saya kempen datang mengaji tauhid. Tamah, jangan terkebil-kebil lagi. Ini dah akhir zaman dah. Mengaji tauhid, kenal balik Allah. Daripada situlah Allah akan turunkan kekuatan. Masalah tu satu hal untuk kita nak mengatasinya. Tapi orang lelaki dia tak boleh tinggal kelas tauhid. Masa depan nak kita kena tentukan, Allah tentukan. Masa depan ni bukan kita tentukan, tapi masa depan itu kita fahamkan. Kita kena fahamkan, menentukan. Sebab tu kena mengaji tauhid. Tauhid tidak menentukan masa depan, kerana masa depan itu ditentukan kerana Allah telah tetapkan. Tapi perjalanan ke arah masa depan mesti mengikut kepada apa yang telah Allah tetapkan. Apa Allah tetapkan? Pertama, apa yang haram jangan buat. Yang wajib yang mana? Buat. Okey, kita kena buat apa ke depan? Kena jadi yang terbaik. Okey, kalau dalam satu-satu bidang kita kena buat apa pun bidang, ini kau jangan buat. Satu contoh, dalam bidang ini kau jangan tinggal solat. Benda ni boleh apply mana-mana bidang. Tapi ceritanya kita kena clear dulu. Kita nak jadi apa? Maka nak jadi apa, kena ikutlah apa yang Allah suruh. Allah suruh jadi yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kamu kena jadi umat yang terbaik.
Umat yang bukan tunduk dengan dunia. Ambil dunia itu untuk kita perform. Bukan untuk, oh nanti risau tak ada duit, nanti susah, nanti itu, nanti ini, macam-macam. Doktrin macam-macam. Jadi akhirnya, ini yang berlaku. Ustaz, buat kelas tauhid untuk anak-anak lelaki semua ramai dapat manfaat. Ya, sudah pasti. Anak lelaki pastikan bapak yang datang. Anak lelaki anak terkebil-kebil dekat situ kan. Sebelum tu anak, parent kena selesaikan dulu. Kalau anak saja masuk kelas, kalau parent pun tak selesai, macam mana? Dia tak jadi, dia tak synchronize. Sekarang ni parent kita, saya pun belajar. Bukan kata, oh lah payahnya. Sekarang kita nak tengok berapa masa kita spend untuk belajar tauhid. Tak maaf, bab ni saya kena tegas balik. Berapa spend masa kita nak belajar tauhid? Itu je soalan. Kalau kita boleh spend masa per week, kalau tak boleh datang talaki pun online, duduk terpacak, oh tak boleh. Macam mana kita serius untuk bekerja cari duit? Kita kena serius lah untuk cari ilmu. Bukan duk kerah gitu lagi. Dah kita dah diperkuda-kuda oleh dunia dah. Bila lagi? Dengan anak pun kita tak boleh nak bercakap, dengan isteri pun kita tak boleh nak bercakap. Dengan masyarakat pun kita tak boleh nak bercakap, bertempik. Oh, duk tegang-tegang begitulah. Padahal musuh-musuh tu duk gelak-gelak je. Kita nak yang bercakap kat depan itu adalah orang yang dihormati oleh isterinya, dikagumi oleh anak-anaknya. Bila bercakap dengan musuh-musuh Islam ni, mereka adalah satu izzah. Ini kadang-kadang nak bercakap ke depan, nak bercakap dengan musuh Islam. Tapi dengan isteri tak boleh bercakap. Dengan anak tak boleh bercakap. Macam mana nak ke depan? Kalaupun boleh ke depan, musuh-musuh tu buat pekak telinga je. Katanya, I don't know. Pergi selesaikan isteri dulu. Dengan isteri pun kadang-kadang tak boleh nak bercakap. Sebab apa? Tauhid. So saya challenge. Minta maaf. Kalau yang dah ada, alhamdulillah. Dia mengaji, ada guru, silakan lah. Ini saya nak cetuskan saja. Macam mana kita nak bangkit. Anak lelaki sekarang takut bini. Gelak-gelak juga. Memang realiti kan mungkin berlaku begitu. Every week kita kena sebagai isteri, kita bagi nasihat. Tengok macam mana. Bang, jom bang, tauhid bang. Jangan ajar dia. Tak payah ajar dia. Kita ingat dia. Model yang tepat kita adalah soft Encik Amizi. Itu saja. Sekarang soft ni kita kena ketengahkan. Memang tak ada pun. Sekarang dalam soft inilah kita kena ketengahkan. Sebab itu dalam kehidupan tak ada modelnya. Maka modelnya adalah kembali untuk meluruskan dengan kehidupan, belajar balik. Itu je soft. Tapi orang anggap macam benda tu, okey, relax. Tak apalah, aku dah ada kehidupan. Tak apalah. Mak Ustaz, sport saya macam Islam liberal. Saya harap dapat pimpin anak menantu. InsyaAllah. Sebab apa boleh jadi Islam liberal? Memang inilah berlaku realiti akhir zaman ni. Islam ni, macam tadi ya, kita kan, kadang-kadang penganut ni sendiri pun tidak akan faham tentang bagaimana nak mematabatkan Islam balik. Dia lebih kepada take it easy. Take it easy. Take it easy tu pening. Pening. Contoh ada dalam rumah tangga dalam rumah tangga saya cerita. Dalam rumah tangga ada satu syekh ni, dia cerita apa? 25 tahun dia duduk dalam marriage dan poligami. Dan dia surrender. Dia kata the toughest things, dia speaking the toughest thing to do is marriage, katanya. 25 tahun dan dia surrender. Waktu dia kahwin naik darah tinggi apa semua tinggi. Saya cakap terang lah. Memang rumah tangga adalah benda yang paling susah sekali. Tapi kalau jumpa orang yang boleh meluruskan rumah tangga, mengharmonikan rumah tangga, maka disitulah ilmu yang perlu kita pelajari. Dan the first thing first adalah ilmu adalah membentuk kepimpinan di dalam rumah tangga. Kita tak boleh nak deny dah sekarang. Jadi makna kata dalam pengajian kita yang dah ikut pengajian, terutamanya ar-rijal lelaki, nak tak nak dia kena rapat ngaji sampai bila? Sampai mati. Nampak? Dia kena jadi penasihat. Itulah benda yang kita bincangkan Muhammad Hafizah. Penasihat untuk kepada, dan penasihat semalam saya dah sentuh bab ni. Cuba tengok ulangan kalau dah tengok semalam. Cuba check balik. To be penasihat, advisor, kita kena perform. Perform ni adalah kita dengan Allah. Dan kita kena bermunajat sehingga doa kita diterima dan kata-kata kita jadi kata-kata yang berguna. Kita juga kekurangan seorang penasihat.
isteri tidak mampu menjadi penasihat pada suami. Yang banyak pun nasihat, yang banyak tak puas hati. Ragu sana, ragu sini. Tu je lah. Buat muka sana, buat muka sini. Muncung sana, muncung sini. Tu je reti. Cerita duit pandai. Tapi nasihat untuk perform, tak reti. Dan nasihat untuk polish suami, tak reti. Kalau nak overhaul suami, nombor satu. Kalau nak kata suami, nombor satu. Tapi kalau nak sentuh, orang kata apa, bagaimana improve, tak reti. Kan? Itu Pak Amir kita Nuruddin Al-Haj. Kurang lagi satu Ustaz. InsyaAllah. Allah akan cukupkan. Maksudnya semua kena jadi perform. Suami kena perform, isteri kena perform. Perform ni bila? Dengan Allah. Berbalik pada tauhid lah. Jadi kalau macam kata suami tadi tak boleh mengaji tauhid, isteri lah mengaji tauhid. Kena lekat lah mengaji tauhid. Janganlah celup-celup mengaji. Ngaji betul-betul lah. Dah ada laluan mengaji betul-betul. Kalau tak boleh kat sini, kat sini. Kalau tak boleh kat sini, kat sini. Ikutlah mana yang kena ke hati. Ikut. Tak ada masalah pun nak ngaji dengan siapa-siapa. Ikut. Yang penting ada kelas yang tetap. Oh, suami aku tak ngaji tauhid. Akulah kena ngaji. Dah. Sebab aku ada anak-anak yang perlu kena didik. So, kena didik daripada seorang ibu yang menjadi isteri yang terbaik. Isteri yang terbaik adalah tak jadikan masalah suami itu masalah. Itu isteri yang terbaik kan? Isteri yang terbaik tidak menjadikan masalah suami itu masalah kerana dia ada Allah. Suami yang terbaik tidak jadikan isteri itu masalah kerana dia ada Allah. Bukan masalah. Isteri itu bukan masalah bagi dia kerana dia ada Allah. Apa-apa dia akan doa ke Allah. Malah orang yang hebat, isteri yang hebat, suami yang hebat, dia akan berada pada orang yang sanggup adventure. Dia sanggup mengambil cabaran. Ini orang hebat lah. Dia tak ada play safe. Dia tak ada play safe. Nantilah, itulah, tak nak lah, saya pening lah. Oh, dia tak nak. Dia tak nak. Orang kata apa? Untuk ambil risiko itu. Take the risk tu tak nak. Padahal dia dah terima nikah kan. Ni kita berbalik kepada tadi tu. Soalan tadi. Isu awal tadi. Tu nak sentuh sikit lah jemaah sekalian. Perkongsian kita pada malam. Saya bukan nak timbulkan suasana yang kontroversi, tapi tidak. Tapi itulah realiti yang sedang berlaku. Cuma nak bagi tahu, sambil tu kita dah bagi tahu lah tadi solution sambil itu kita bagi tahu sambil lalu. Kan? Sambil lalu tu. Cuma dia punya modul dia, ada model dia ataupun uslubnya adalah berbalik pada soft. Dan mana-mana yang ikut pengajian ni, maka inilah perjalanan yang kita dah praktis dah. Alhamdulillah. Proven. Dah terbukti. Itu saja. Bukan saya yang kata, tapi memang ilmu tu kata. Proof. Proven. Dia bila proven, memanglah ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak kan. Ancaman tu, itu adat. Tu tetap akan berlaku. Dan cuba untuk menggoncang yang menggugat. Biasa. Bila tengok kepada kebangkitan, kejayaan, itu akan berlaku kepada serangan demi serangan. Itu adat. Kita berhadapan dengan untuk membawa kebaikan, kita akan bertembur dengan kebatilan. Itu adat. Jadi kita kena hadapilah perkara itu. Itulah takdir Allah jadikan. Qulnah bitu minha jami'a. Memang akan ada. Memang ada yang mana kata Allah SWT, memang Allah jadikan kita ni ada dua, ada baik, ada buruk. Ada orang kata apa, musuh dan ada yang kawan, ada yang lawan. Itu adat kehidupan. Ketika Allah SWT menurunkan Nabi Adam AS dengan sitawa ke dunia, kerana di situ Allah telah berikan peringatan bahawa di situ akan ada orang kata apa, satu pihak akan menyokong pihak yang lain. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Suratul Baqarah ayat 36. Lalu setan memperdayakan kedua dari surga sehinggalah keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana syurga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Salam Ustaz. Salam. Syukur dapat jumpa dengan Ustaz. Anak perempuan baru kahwin. Masa cerita okey je. Lepas tu sekarang anak saya tersilap cakap, dia menantu saya tu sekarang dia tarik muka. Bercakapnya yang penting je, tolong Ustaznya. Anak saya perempuan, okey. Menantu laki tarik muka. Biar dia tarik sampai mana dia boleh tarik. Kalau dia boleh tarik muka tu sampai ke ujung, silakan. Mak sebagai menantu,
kita kan ada stand kita. Stand apa? Bina kita punya performa dengan Allah. Bina izah kita dengan Allah Ta'ala. Orang yang suka terkesan dengan respon dengan macam ni, mengajuk, tersentap, tarik muka, apa-apa semua ni, suka ambil isu besar-besarkan yang kecil. Ini adalah orang yang hatinya masih tiada kekuatan. Jadi kita dalam konteks nak membetulkan ataupun nak menjernihkan keadaan itu, kita jangan jadi macam itu jugalah. Kita jangan respon lah macam itu. Jadi kita kena ada stand kita. Malah kita kena ada kekuatan untuk berkata perkara tu balik. Yang kamu mengajuk tu kenapa? Yang kamu tarik muka tu kenapa? Kita ada kekuatan tu. Tapi bukan nak bergaduh, sebab kita ada kekuatan untuk bercakap. Macam anak kan? Kalau anak saya contoh, anak buat muka ni kenapa? Nak buat muka macam ni? Kenapa? Tak puas hati? Apa masalah? Apa dia? Dia macam tu. Kan? Kita ada kekuatan. Setengah orang tak ada, memang tak ada kekuatan nak bercakap itu. Itu adalah anugerah Allah. Jadi kita kena minta kepada Allah SWT kekuatan tu. Contoh dengan isteri. Untuk muka, kita jangan biarkan keadaan tu. Kadang-kadang sanggup biarkan. Jangan orang kata apa, tak apalah lama-lama nanti elok tu. Tak. Kenapa muka macam ni? Kenapa tarik muka macam ni? Setengah orang memanglah tak suka. Orang yang ni satu part ni, ni panjang lah cerita ni. Satu part ni saya nak bagi tahu. Orang yang suka lembut-lembut ni, ada satu point yang saya nak sampaikan. Orang yang minta lembut-lembut ni, silap hari bulan dia dah keras. Dia dah keras. Ni hati-hati. Hati dia dah keras. Dia tak boleh tegas, dia tak boleh. Dia straight, dia rasa macam dia rapuh, hati dia rapuh. Orang yang hatinya kuat, dia okey dengan tegas. Kadang-kadang mak menantu, mak mertua lah, perempuan lah. Contoh saya isteri kan. Mak kita kadang-kadang garang, engkau ni kan. Tapi kalau isteri tu telah hati dia kuat, dia relax je. Okey, tak apa. Dia macam itu. Memang orang yang hati dia sudah keras. Keras ni sebab apa? Sebab dia dah terlampau terdedah dengan perasaan, kebendaan. Keras ni jangan salah faham, bukan kata dia teruk ke apa ke. Dia boleh dilembutkan, insya-Allah, kita doa. Cuma nak begitu, bila keras dia cepat, dia rapuh, dia sensitif. Dia macam tangan tu dah keras, pegang sikit dia sakit. Dia pegang sikit, aduh sakit. Dia dah keras. Sebab tu orang yang keras nak cakap lembut-lembut, kena bisik-bisik, kena belai-belai, sebab dah keras. Jangan suka sangat. Kadang-kadang sebab dia nak yang keras, sebab dia nak yang lembut, sebab dia dah keras. Dia dah jadi isteri yang keras, dah terdedah dengan kebendaan dan keduniaan. Dia naklahkan seorang lelaki atau suami yang boleh menerima cakap dia, cakap lembut-lembut, lembut gigi dari lidah, nak kena belai-belai, nak kena apa orang kata apa, macam-macam lah. Hati-hati. Tapi kita, bila kita tak tengok hati kita kuat, kita tak ada masalah dengan benda ketegasan. Sebab Islam memang tegas. Islam mana ada berlebih kurang. Toleransi, tasamuh itu adalah perkara-perkara yang ada khilafiah. Tapi dalam hukum tak ada. Kalau haram-haram lah, mana ada lebih kurang. Kalau halal-halal lah. Yang wajib-wajib lah. Yang sunat-sunat lah. Dia tak ada lebih kurang. Dia tak berapa nak wajib sangat. Dia tak ada. Dia tak berapa nak haram sangat. Nak kata haram tidak, halal tidak. Dia macam halam sikit lah. Tak ada. Very strict. Bila very strict, kadang-kadang orang yang dah keras, dia tak suka. Tapi orang yang ada kekuatan, dia okey. Dia okey. Suka diingatkan. Dia suka mendapat peringatan, ketegasan. Itu maksud dia. Jadi macam tadi tu mungkin dia yalah, dah keras ni. Sebab tu kadang-kadang dia sebab sentap. Sebab sentap. Jadi kita dah tahu ni keras ni. Kita kena maintain tegas. Tegas ni bermaksud bukannya kita lawan dengan keras. Tegas ni, okey, kita boleh hadapi keras itu. Sebab keras tidak akan selesai dengan lembut semata-mata. Disiram air, dia takkan dia macam tu. Tengok contoh macam perempuan, Nabi kata tulang rusuk yang bengkok kan. Bila bengkok, kalau dikeraskan patah, dibiarkan bengkok, apa hikmah dia? Okey, tulang ini umpama besi.
Umpama, sebab kalau patah tulang dalam ni, antara perkara yang dimasukkan dalam ni adalah besi. Okay, jadi kita ambil ibrahnya besi. Jadi kalau besi dah bengkok, macam mana nak luruskan? Bakar dia, leburkan dia, bakar dan bakar dan bakar dan bakar sehinggalah lebur. Dan lebur ketuk dia. Ketuk bermaksud didik, bentuk. Memang dia akan ada counter attack balik. Tapi kita kena firm. Bila jadi kita perform, dia akan firm. Kita takkan termenung sampai bila lah menantu aku nak macam ni, sampai bila lah nak aku nak macam ni, sampai bila lah suami aku nak macam ni. Sebagai contoh tadi Puan Rona Azlina ni, kita dah sentuh dah tadi. Dia bukan tegur suami, dia nasihat. Nak nasihat kita kena perform. Perform ni kita bercakap, pertama kita nak bercakap, jangan ingat cakap kita je yang sampai ke hati dia. Kadang-kadang kat telinga je tak masuk ke hati. Jadi kalau nak bercakap, nak bagi cakap tu power tembus ke hati, pastikan cakap kita bersama dengan doa. Bila doa tu sampai kepada Allah, barulah kata-kata kita berguna. Dan nak kita bercakap dengan suami, kita kena nampakkan diri kita ni supaya apa? Dia nampak. Bila suami dia tinggi, mak tinggi, anak ke isteri dia ke macam ni, macam mana dia tengok kita ke bawah. Jadi kita kena minta Allah angkat darjat kita supaya dia tengok kita ni seorang isteri yang hebat, yang perform. Perform ni bukan nak ambil hati suami. Perform, semayang bagus, aurat bagus, cakap bagus, perform. Dia orang yang perform ni, dia takkan berani cakap apa dah. Tak ada. Ini challenge lah. Bahasa bercakap pun kita sebagai suami kan, kita cakap dengan isteri kita, dengan anak kita, kita kena tengok, aku ni perform tak? Okay, sekarang minta lah fokus. Sambil perform, sambil tu kita fikirkan tadi, macam mana, apa nasihat kita. Biar kata-kata kita ni jangan kita fokus, jangan kita duk fokuskan macam mana suami nak dengar cakap kita, macam mana kita tegur, jangan fokus kat situ. Fokus, ya Allah, biar kata-kataku ini kata-kata yang berguna. Jadi kita kena bina hubungan dengan Allah. Kita berdoa tanpa henti, bermunajat tanpa henti, sampai satu tahap kata-kata kita ini diterima oleh hati ni. Di saat itu kita sudah ada satu prinsip. Kita sudah menjadi seorang isteri yang bermaruah, isteri yang punya prinsip, isteri yang Allah muliakan. Fokus kat situlah, barulah kata-kata kita ini kata-kata yang berguna. InsyaAllah fokus kat situ. Jangan fokuskan masalah suami tu. Tak selesai masalah lah. Masalah suami tu tetap dia suami, dia akan pandang kita sebagai isteri. Isteri pula kau jangan sibuk lah. Biasalah kan, pandang suaminya mungkin tidak nampak ala tuju dia tu sebagai apa kan. Tapi kita sebagai isteri ni yang mana dah nampak apa tanggungjawab, maka kita kena bawa tanggungjawab diri ni, anak-anak, dengan Allah. Kita perform dulu, secure yang ini, dan insyaAllah lambat laun yang sepatutnya kita nak tu akan terpalit masuk. InsyaAllah ini satu perkara yang mesti kita kena luruskan. Mudah-mudahan mudah-mudahan ya, sudah pasti. Sebab itu hati ini milik Allah kan. Kita nak bercakap, adakah cakap-cakap kita itu tembus ke hati dia? Itu sama juga dengan suami. Macam tadi ni kes macam nak cakap dengan suami. Suami pun kadang-kadang pening nak cakap dengan isteri. Ada suami, ada isteri nak bercakap dengan suami. Ada suami nak bercakap dengan isteri. Nak cakap tu nak cakap dia tak payahlah. Dan kalau buat survey kalau survey dah kata-kata perempuan always win, asyik perempuan je menang. Banyak konten-konten tak apa-apa kan buat kerja macam itu. Jadi maknanya situasi ni masih sama. Masih sama. Suami pun ada masalah nak cakap dengan isteri, isteri pun ada masalah nak cakap dengan suami. Sebab apa? Sebab kedua-duanya tak nampak Allah. Sebab dia ingat tu suami aku boleh cakap kot suka aku. Itu isteri aku boleh cakap kot suka aku. Dah berbalik kepada tujuan Allah satukan kita. Wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ingat, kita bukan nak berkuasa atas suami, bukan berkuasa atas isteri, kita dikuasai oleh yang maha berkuasa. Sesiapa yang duduk di bawah kekuasaan Allah itu, maka Allah akan berikan kekuasaan itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berlaku. Allah bagikan kuasa nanti.
So isteri yang ada izah tadi, ada performance, ada hubungan dengan Allah yang bagus, Allah akan campakkan rasa itu ke dalam hati suami untuk apa? Rasa hormat, rasa respect. Isteri aku ni bukan kaleng-kaleng lah. Isteri aku ni bukan barang yang ikut perasaan, nasib mengajuk ke apa tak. Isteri aku ni dia ada stand dia. Dia memang dia ada jati diri lah, dengan cerita bahasa mudah ni. Isteri aku ni sampai tahap macam tu lah. Sampai anak-anak pun cakap, mak aku ni memang berisi lah, bahasa mudah berisi lah. Berisi, hati tak kosong ni. Kalau bercakap tu penuh dengan hikmah, bukan bercakap dengan tak puas hati. Sampai bila ni cakap kadang-kadang cakap tak puas hati je. Cuba cakap dengan hikmah, belajar bercakap dengan hikmah. Kata-kata tu kata-kata yang menjadi mutiara. Bila berkata-kata tu, mak aku kalau bercakap padu. Suami aku kalau bercakap, isteri aku kalau bercakap. Jadi kita kena minta lah. Sebab dia bukan datang dengan kita sendiri. Tak. Dia datang dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fokus berkata dengan hikmah agar ianya membawa kepada terbuka hati ni untuk sedar kembali kepada Allah. Itu je. Wallahu a'lam sekalian. Adalah nak biar-biar awal pun lajak juga. Itulah berbalik sebab nak sentuh tadi, sebab saya tengok sendiri video tu. Tarik nafas jugalah. Tapi nak macam mana kan? Bahagian masing-masing. Tinggal lagi saya dengan kelompok ini, mana-mana Allah takdirkan, kita nak sama-sama sebarkan, kita nak amalkan kebaikan yang Allah telah pandukan kita melalui Al-Quran dan Sunnah ni. InsyaAllah jemaah sekalian, itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasa-kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh berkah. Dari bertahun follow Ustaz, suami sekarang macam langit dan bumi dah sekarang. Masya Allah. Hazam min fadli Rabbi. Kerana sudah ada nilai kan? Nampak? Kerana isteri sudah ada nilainya. Kerana sudah ada isinya. Suami akan respect sendiri. Allah akan bentuk suami untuk respect. Tu je. Dia bukan respect, untuk appreciate. Rumah tangga ni dua. Suami kena appreciate isteri. Isteri kena respect suami. Kalau mana suami yang belajar, dia akan dapat respect tu. Mana isteri yang belajar, dia akan dapat appreciate. Suami dia akan macam dia mula nak menghargai, macam ini isteri aku ni, dia tu. Tengoklah perjalanan tu Allah akan bagi. Wallahualam, itu saja. Kita jumpa pada seri yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.